Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mufakat. Terima kasih Tuan Ketua Majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Makhali bin Nordin, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, merangkap Menteri Besar Johor. Yang Berhormat Ketua-Ketua UMNO dalam Negeri Johor, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Ketua-Ketua Pemuda, Wanita dan Puteri Negeri Johor, Yang Berhormat Tuan Haji Rasman bin Isnin, Timbalan Ketua UMNO Badan Kota Tinggi, merangkap Adun Sendiri, Yang Berhormat Encik Muzadi bin Ma'mur dan Ketua UMNO Badan Kota Tinggi, Yang Berhormat Tuan Hajah Hasyah binti Muhammad Arif, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Bahagian Kota Tinggi, merangkap Adun Johor Lama. Yang berbahagia Saudara Muhammad Fazil bin Haji Hassan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kota Tinggi. Yang berbahagia Puan Haziah binti Hatta, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kota Tinggi. Yang bahagia Tuan Haji Nur Azam bin Datuk Osman, Pegawai Daerah Kota Tinggi. Yang dihormati Wakil Penyeras dari Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, dari UMNO Bahagian Tenggara, iaitu Datuk Adham. Yang berhormat Datuk Nur Isinuddin bin Muhammad Arun Nur Rashid, Ahli Parlimen Kota Tinggi. Yang berhormat Ahli Parlimen Kota Tinggi, Yang berhormat Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Yang berhormat Ketua-Ketua Parti Komponen Barisan Nasional Kota Tinggi dari MCA, MRC dan Gerakan. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan Peringkat Negeri dan Daerah Kota Tinggi, Pegawai dan Jawatankuasa UMNO Bahagian, Jawatankuasa Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri, Ketua-Ketua Cawangan Pemuda, Wanita dan Puteri UMNO Cawangan, para perwakilan dan pemerhati, pengurusi Gabungan Hijau Negeri Johor, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan limpah izin dan kurnia dapat kita berhimpun pada hari ini, dapat bersua muka dalam satu majlis yang cukup bermakna bagi diri saya dan seluruh penduduk di daerah Kota Tinggi, dan khasnya penduduk di Kampung Sedila Besar tempat saya dilahirkan. Sekali lagi pada hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan amanah dan tanggungjawab untuk memastikan UMNO akan terus berada pada landasan yang sewajarnya dan digerungi oleh semua parti di negara ini dalam suasana yang cukup penuh kematangan. Lebih dahulu marilah kita mengucapkan rasa kesyukuran dan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia, yang sudi hadir dan melapangkan masa merasmikan Musyawarah Perwakilan UMNO Bahagian Kota Tinggi bersama-sama Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri pada tahun 2016. Pihak kami juga mengalu-alukan kehadiran Pemimpin Besar Negeri Johor, Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Besar Johor, bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Tidak terlambat juga rasanya pada hari ini untuk saya dan rakan-rakan dalam UMNO Bahagian Kota Tinggi mengucapkan selamat Hari Raya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dan keluarga, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor, Ketua-Ketua UMNO Bahagian yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan. Terimalah ucapan ikhlas dari kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
UMNO bahagian Kota Tinggi sengaja menangguhkan sambutan Hari Raya kerana semata-mata kita berasa teruja untuk menyambut bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden yang kita kasihi. Kemeriahan dan kemesraan penduduk Kota Tinggi dalam menyambut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden membuktikan betapa kami di sini semua menaruh harapan yang tinggi kepada Yang Amat Berhormat untuk terus memimpin parti dan negara. Kami ahli-ahli UMNO dan penduduk Kota Tinggi berasa cukup bertuah kerana Yang Amat Berhormat Presiden Parti, pemimpin yang cukup hebat, sudi datang ke Kota Tinggi, dan ini merupakan satu sejarah bagi kami dan tidak akan kami lupakan untuk selama-lamanya. Kita semua amat yakin Yang Amat Berhormat mampu memikul tugas dan tanggungjawab serta amanah ini dengan penuh komitmen dan keazaman yang tinggi serta tawaduk kepada Allah SWT untuk membawa negara dan bangsa ke arah yang lebih maju dan progresif. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat wajah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, betul, memang tersenyum. Beliau sentiasa berseri dan tersenyum. Walau saban waktu dikritik dan dipersenda, dinafikan hak untuk mentadbir negara, walaupun dipilih secara demokrasi, yang datangnya bukan sahaja dari musuh-musuh yang nyata dari luar parti, tapi amat menduki citakan ini juga datang dari dalam parti yang dimusuh dalam selimut dan gunting dalam lipatan. Dan yang paling malang daripada seorang seorang ketua yang pada tahun 1987 ketika beliau sedang dilanda krisis kepimpinan telah diberi sokongan oleh Datuk Seri Muhammad Najib yang setia kepada kepimpinan parti, khasnya pada Presiden Parti pada waktu itu. Dan saya masih ingat pada ketika itu saya merupakan seorang ahli perwakilan yang terlibat dalam pemilihan dan Tun Dr. Mahathir hanya menang 43 undi. Itu pun dalam situasi yang mencurigakan telah berlaku blackout. Wallahu a'lam. Pada ketika itu saya akui memang saya tidak mengundi Tun Dr. Mahathir, dan saya rasa pilihan saya amat tepat dan pilihan Datuk Seri Najib salah. Betul? Tetapi apabila sokongan telah diberi pada saat-saat diperlukan ketika itu dengan menagih simpati untuk meneruskan kuasa mentadbir parti dan kerajaan, rasa kecewa dan malangnya pada hari ini pemimpin yang telah mempertaruhkan maruah dan kredibiliti telah dikecam dan diganyang, dihina dan direndahkan martabatnya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, sedarkah kita bahawasanya secara teknikal UMNO yang telah ditubuhkan pada tahun 1946 di Istana Besar oleh Datuk Onn Jaafar telah dibubarkan dan tiada lagi pada hari ini. UMNO yang ada pada hari ini ialah UMNO yang telah ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1984 yang dinamakan UMNO baru. Marilah kita imbas kembali kenapa UMNO dibatalkan pada tahun 1987. Kita akan teringat apabila pada 22 Julai 1987 12 orang ahli membawa masalah dalaman ke parti ke mahkamah. Adakah seorang yang berkuasa ketika itu tidak boleh menahan perkara ini dari berlaku? Anda yang saya mungkin secara halusnya dengan perubahan parti yang baru dapat menghalang individu tertentu yang menentang beliau ketika itu untuk tidak berada bersama-sama semula dalam sebuah parti. Kesan dari krisis dan hilang kepercayaan saya kepada Tun Dr. Mahathir, akhir saya meletakkan jawatan sebagai naib ketua model UMNO Bahagian. Kerana Tun Mahathir saya kira tidak menyatukan orang Melayu dan melaga-lagakan pemimpin ibarat budaya penjajahan Inggeris, pecah dan perintah. Dan kini sekali lagi beliau akan memecahkan belah bangsa Melayu. Dan saya bergiat semula dalam UMNO setelah Tun Mahathir bersara kerana perjuangan untuk bangsa mesti diteruskan. Sebab itu apabila Tun Mahathir menganggap parti UMNO ini kepunyaan beliau, sebab beliau yang menubuhkan semula, maka sewenang-wenangnya beliau hendak menghancurkan semula UMNO pada hari ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, Tun Dr. Mahathir sekali lagi cuba hendak menghancurkan UMNO
pada hari ini dengan mendaftarkan parti baru yang bersaing dengan UMNO. Parti yang akan ditubuhkan ini adalah bukan bertujuan untuk membina bangsa dan negara dan memperjuangkan nasib generasi akan datang, tetapi ianya ditubuhkan dari perasaan dendam dan rasa kecewa dan marah kepada Datuk Seri Presiden kerana tidak mengikut telunjuk dalam cara mentadbirkan negara. Tujuan parti ini ditubuhkan tidak lain tidak bukan hanyalah mahu merebut kuasa dalam pilihan raya yang akan datang dari Barisan Nasional. Sejarah terdahulu telah menunjukkan perpecahan di dalam UMNO sehingga tertubuhnya parti-parti serpihan dari UMNO tidak akan kekal lama sama ada kembali ke dalam UMNO atau tidak cukup kuat untuk membentuk sebuah kerajaan. Ini adalah disebabkan mereka tidak akan berjaya memperoleh majoriti mudah di dalam parlimen. Sebagai contoh, jika pribumi berhasrat untuk berkuasa, mampukah pribumi meletakkan calon-calon yang hebat untuk dan memenangi kurang-kurangnya 112 kawasan parlimen pada PRU akan datang. Sebagai ahli parti, apabila Tun Mahathir dan keluarga serta rakan-rakannya menubuhkan parti baru yang bertujuan membunuh UMNO, wajib bagi kita menentang dan melawan sehabis-habisnya, kerana jika tidak berbuat kimia, kita yang akan kalah dan tidak akan dapat menubuhkan kerajaan. Percayalah, kita orang-orang lain tidak mampu lagi untuk berpecah kalau kita mahu terus kekal memerintah negara milik kita. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormat sekalian, penghuni dan ahli UMNO sendiri pada hari ini sedang dihidangkan dengan berbagai-bagai persepsi buruk terhadap kerajaan, terhadap pemimpin. Apa sahaja yang diketengahkan sebagai agenda negara untuk rakyat akan diputar pelitkan sebagai pembaziran, tidak telus, merugikan rakyat, kejam dan tidak pedulikan nasib rakyat. Ini persepsi yang sentiasa dimainkan oleh mereka. Contohnya, dalam pelaksanaan GST, kebanyakan kritikan pembangkang dan sebarang kecil ahli-ahli UMNO sendiri adalah bersifat politik. Sedangkan GST dapat meningkatkan alunan pendapatan negara. Malahan, ianya terbukti sebagai penyelamat dari situasi kejatuhan harga minyak yang sedang melanda seluruh dunia. Pendapatan kerajaan yang bertambah ini dapat digunakan untuk perbelanjaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Lebih ramai rakyat miskin yang akan dapat dibantu. Lebih banyak peruntukan pembangunan dapat disalurkan. Kita sebagai pemimpin di semua peringkat harus melawan persepsi jahat ini dengan memberi penerangan dan maklumat yang betul, dan bukan kita yang mengiyakan semua. Kita ambil contoh isu Lim Bong Eng yang sudah pasti akan diheret ke mahkamah dengan isu skandal rasuah, tetapi rakan-rakan mereka di dalam PJAP tetap pertahankan beliau dan mereka mengambil pendekatan isu yang melibatkan kepentingan parti perlu diselesaikan dalam parti. Ibarat isu rumah tangga kita perlu menyelesaikannya dalam keluarga kita. Kenapa perlu keluarga lain mengetahui apa yang berlaku dalam keluarga kita? Yang paling penting, kita ahli-ahli UMNO perlu menjaga institusi Presiden Parti supaya kuat dan menjadi landasan kepimpinan akan datang untuk meneruskan agenda parti dan negara. Apapun yang terjadi, kita perlu selesaikan isu-isu di peringkat dalaman, dan saya berjanji memberikan sokongan penuh kepada Yang Amat Berhormat Presiden dan UMNO bagian anggota tinggi akan sentiasa memberikan sokongan yang padu pada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebagai Presiden dan Perdana Menteri Malaysia untuk terus melalui UMNO dan pentadbiran kerajaan Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormat sekalian, untuk makluman Yang Amat Berhormat, pergerakan wanita, pemuda dan puteri telah berjaya melaksanakan mesyuarat perwakilan masing-masing dengan sempurna, dan mereka sengaja menangguhkan peresmian mesyuarat kerana mahukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden melaksanakan mesyuarat perwakilan mereka secara serentak pada hari ini. Ini juga akan meninggalkan kesan yang besar dan positif khasnya kepada generasi muda apabila Presiden Parti sendiri yang akan melaksanakan mesyuarat nanti. Sebelum saya meneruskan ucapan ini,
elok rasanya saya melakukan sedikit latar belakang kekuatan UMNO dan Barisan UMNO Barisan Nasional di Kota Tinggi. UMNO Kota Tinggi mempunyai 50 cawangan dan mempunyai 20,004 orang ahli yang terdiri pada lelaki dewasa seramai 7,159, wanita seramai 8,029, pemuda seramai 2,964 dan puteri seramai 1,890. Dan jumlah pengundi pula adalah seramai 42,367 pengundi. Dari jumlah tersebut, 87% adalah pengundi Melayu, 10% pengundi Cina, 2% pengundi India dan 1% pengundi lain-lain bangsa. Untuk makluman yang amat berhormat, Parti MCA Kota Tinggi yang diketuai oleh Encik Ng Keng Heng ada di sini. Parti MIC Kota Tinggi diketuai oleh Encik Badi Belu. Kebetulan beliau ini merupakan bekas student saya semasa belajar di UTM. Betul? Parti Gerakan Kota Tinggi oleh Encik Ang Bawa. Mereka sentiasa menjalankan program dan mendekati rakyat kaum masing-masing dan rapat hubungannya dengan kami dalam bangsa. Hal ini amat penting dalam mengekalkan sokongan pada Barisan Nasional secara berterusan dan konsisten. Inilah kekuatan kami semenjak pilihan raya pertama pada tahun 1955 sehingga pilihan raya yang ke-13. Calon-calon yang bertanding atas nama dan tiket Barisan Nasional, sama ada di peringkat Dewan Negeri maupun Dewan Rakyat, menang dengan cemerlang dan ada kalanya sehingga menyilang musik calon parti lawan. InsyaAllah saya amat yakin dengan kerja kuat datang bersama bahagian yang didukungi oleh sayap-sayap parti, wanita, pemuda dan puteri serta seluruh ahli-ahli parti serta kerjasama yang erat dari parti-parti komponen MCA, MIC dan gerakan, kita akan mengulangi kemenangan yang cemerlang di bahagian Kota Tinggi pada pilihan raya ini. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, setelah lebih kurang 3 tahun saya memimpin UMNO bahagian Kota Tinggi, saya telah dapat mengesan beberapa isu asas yang perlu saya berikan tumpuan dan perhatian segera di dalam memantapkan parti demi kesinambungan kuasa dan generasi akan datang. Bagaimana yang telah kita maklum, Barisan Nasional Kota Tinggi mempunyai aura yang cukup hebat dan digerungi oleh pembangkang. Malah mereka akan membayangkan dengan segera betapa kuatnya dan kukuhnya sokongan rakyat dan pengundi di sini terhadap Barisan Nasional. Barisan Nasional Kota Tinggi boleh diharapkan menjadi tonggak kepada kekuatan parti dan semua pilihan raya akan datang, walau ianya diadakan semasa UMNO di puncak krisis. Keputusan sentiasa cemerlang dan menunjukkan peningkatan pengundi di setiap pilihan raya mendukung calon-calon Barisan Nasional Kota Tinggi. Alhamdulillah, di kawasan Kota Tinggi sama ada Parlimen atau Dewan Undangan Negeri, pengundi Kota Tinggi sentiasa mendahulukan kepentingan negara dan persekutuan bangsa sebagai landasan memilih sebuah kerajaan yang mantap. Paparan yang hendak saya maklumkan di sini boleh diterjemahkan sebagai bukti bahawa pengundi Kota Tinggi cukup yakin dengan kemampuan kerajaan Barisan Nasional, di mana kita sentiasa menang dengan majoriti yang cukup besar dan selesa. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, daripada angka-angka yang dipaparkan tadi jelas menunjukkan bahawa setiap pilihan raya yang lalu kita menang dengan majoriti besar dan selesa. Isu nasional tidak mudah merobek keyakinan pengundi dan pengundi Melayu akan bersatu bila bangsa mereka tercabar. Sebagai iktibarnya, pada PRU ke-8 tahun 1960, kursi Parlimen Kota Tinggi masih lagi dimenangi oleh Barisan Nasional, walaupun Tun Musa Hitam pada ketika itu adalah mantan ahli Parlimen Kota Tinggi dan baru saja meletakkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri. Inilah kematangan ahli-ahli UMNO bahagian Kota Tinggi. Dan seingat saya turut turun
gelanggang membantu Tan Sri Syed Amin berkempen walaupun pada masa itu saya tanpa jawatan dalam parti. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, pada awal penubuhan UMNO, kawasan bahagian Kota Tinggi amat besar dan luas, merangkumi Kulai, Pengerang dan Kota Tinggi. Dan semenjak tahun 1982, saya menjadi ahli UMNO Kota Tinggi, bermula dengan cawangan Sendiri Besar. Dan cawangan Sendiri Besar merupakan sebuah cawangan yang tertua, salah seorang yang tertua penubuhan UMNO di negeri Johor. Dan semenjak 1982 telah 2 kali berlaku pecahan sepadan dan lahirlah 3 bahagian, iaitu bahagian Tenggara, Pengerang dan Kota Tinggi. Alhamdulillah, bahagian badan baru yang berputih dari Kota Tinggi juga cemerlang dan dikategorikan sebagai kawasan putih sebagaimana kawasan pilihan raya Kota Tinggi. Tetapi yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, nampaknya kawasan bahagian Pengerang jadi lebih maju dan kaya dengan adanya projek rapid. Oleh Petronas, dikabarkan pelaburan di kawasan tersebut yang melibatkan minyak dan gas mencecah ratusan bilion ringgit. Setakat hari ini, kemajuan yang melimpah di kawasan Pengerang masih lagi tidak sampai ke kawasan bahagian Kota Tinggi. Malah sumber air untuk penggunaan projek tersebut datang dari kami Sungai Sedili ini yang disalurkan ke Pengerang untuk menampung keperluan pembangunan di sana. Sedangkan di kawasan Sedili ini mengalami gangguan bekalan air yang serius saban tahun bila sahaja musim panas. Alangkah baiknya kalau saluran air dari Sungai Sedili ini yang disalurkan ke rapid Pengerang dilencungkan sedikit saja ke tapungan loji Sungai Gembul dan Rohing selatan ini. Ini akan dapat menyelesaikan bekalan air hampir 50,000 penduduk. Saya ingin membuat saranan kepada yang amat berhormat demi membalas budi baik penduduk bahagian Kota Tinggi dengan menyalurkan air kepada rapid Pengerang. Maka saya mohon pihak Petronas membina pula sebuah kolej atau sebuah pusat latihan bagi melatih anak-anak muda di kawasan ini sebagai pekerja mahir dan sekarang mahir membina di kawasan sendiri. Kita boleh menjadi hub untuk membekalkan tenaga kerja anak-anak muda, dilatih dan diberikan kemahiran. Dengan cara ini dapat mengelakkan dari penghijraan anak-anak muda ke tempat lain. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, sokongan yang setia dan berterusan dari pengundi Kota Tinggi, khasnya penduduk kampung, nelayan dan peneroka Felda, seharusnya diberikan imbuhan dengan diberikan pembangunan yang seimbang setara dengan kawasan-kawasan lain seperti di kawasan Bangar. Saya mohon pihak kerajaan membuka semula lesen bot nelayan pantai untuk diberikan kepada nelayan yang layak yang memerlukan supaya mereka dapat mencari rezeki tanpa bergantung pada pihak lain dan membolehkan mereka mendapat bantuan-bantuan yang disediakan, contohnya bantuan bulanan sebanyak RM300 sebulan. Sekarang ini pula masalah penempatan generasi muda, generasi kedua dan ketiga Felda menjadi isu yang amat serius di Kota Tinggi. Di Kota Tinggi mempunyai 11 tanah rancangan Felda dan di mana-mana kawasan Felda perkara yang sama berbangkit tanpa penyelesaian yang objektif dan konkret. Felda perlu mencari jalan penyelesaian segera kerana dikuatiri memberi kesan yang tidak baik pada pihak yang akan datang. Memandangkan lebih kurang 70% pengundi Kota Tinggi adalah di kalangan keluarga peneroka Felda. Di kawasan Pekan Tanu sendiri pula, penduduk meminta kerajaan membangunkan sebuah perantian bas dan teksi yang sempurna untuk kepunyaan penduduk setempat dan pelancong. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, untuk makluman yang amat berhormat bahawa Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi telah menggerakkan Kota Tinggi Showcase, iaitu pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 sekolah-sekolah dan UMNO bahagian Kota Tinggi. Di bahagian Kota Tinggi terdapat 35 buah sekolah
yang melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Kos yang diperlukan bagi sebuah bilik ini dalam anggaran 17,000, dan setiap sekolah perlu menyediakan sekurang-kurangnya 2 bilik belajar yang lengkap bersesuaian dengan konsep pembelajaran abad ke-21. Saya amat berharap untuk Datuk Seri Presiden mempertimbangkan, saya amat berharap untuk mempertingkatkan agenda pendidikan bagi kota tinggi. Dapatlah kiranya amat berhormat Datuk Seri Presiden mempertimbangkan, memberi peruntukan agar masyarakat guru dan ibu bapa menjadi kenyataan. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, penduduk Kampung 1 Jalan Mawar, ini jauh sikit dekat bandar, di dalam Dewan dengan undangan negeri Johor Lama, di mana mereka memohon sebuah masjid baru. Tanah dan tapak telah tersedia dan telah mendapat kelulusan dari pihak Jabatan Agama Negeri Johor. Permohonan ini juga harus diberi perhatian disebabkan Yang Berhormat Puan Asia Aduk Johor Lama merupakan Ketua Wanita Bahagian, dan kita sangat memerlukan sokongan pemudi-pemudi wanita yang setia kepada parti dalam setiap pilihan raya. Yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang hormat sekalian, saya dilahirkan di kampung ini sebelum merdeka. Ini adalah sebuah perkampungan tradisi nelayan. Dahulunya seperti kampung-kampung yang lain di zaman sebelum merdeka, cukup sepi dan jauh ditinggalkan dari arus pembangunan. Masa bersekolah di sekolah kayu peninggalan zaman British dan tidak dapat bergerak dengan mudah kerana laluan ke sini hanya menggunakan bot penenang. Syukur Alhamdulillah, UMNO Cabang Sendiri sentiasa berjuang untuk kemajuan kampung ini, dan sekarang mati pembangunan sikit demi sedikit, bermula dengan bekalan air, elektrik, jambatan yang menyeberangi sungai Kuala Sendiri, dan jalan raya melalui tanah kebun milik persendirian dan tanah jalan ladang yang masih tidak sempurna, yang telah banyak berlakunya kemalangan maut akibat jalan yang sempit. Oleh yang demikian, sudah pasti Yang Amat Berhormat memahami tujuan saya membawa Yang Amat Berhormat melintasi jalan kampung sebentar tadi. Itulah jalan raya yang sekian lama menjadi. Sekarang ini kampung Sendiri Besar telah menjadi tumpuan pelancong dan pemancing-pemancing untuk ke laut dalam. Setiap ujung minggu, hari Jumaat hingga hari Ahad, di kawasan ini dipenuhi dengan kenderaan yang ingin bersantai, memancing dan makan ikan segar di medan sendiri. Sehubungan dengan kepasatan kampung Sendiri Besar ini, saya mudah sebaik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden untuk meneruskan permohonan melebar dan membesarkan jalan masuk ke kampung ini. Saya amat yakin sekiranya jalan masuk menjadi mudah, selesa dan selamat, penduduk kampung akan dapat meningkatkan sosio-ekonomi masing-masing dengan berniaga dan menyediakan perkhidmatan seperti homestay, bot pelancong, bot nelayan, kedai makan dan lain-lain. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, tuan-tuan dan puan yang bersedia, saya tidak berniat ucap lebih panjang. Akhir kata dari saya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden, teruskanlah segala usaha untuk membina bangsa dan negara. Kita di peringkat bahagian kota tinggi dan akal ruhi parti akan tetap terus menyokong Yang Amat Berhormat. InsyaAllah saya akan cuba memimpin bahagian ini dengan sebaik-baiknya dan membentuk pelapis untuk menggantikan saya, dengan harapan ini akan dapat mengatasi masalah ketandusan pemimpin di mananya kelak boleh diketengahkan untuk menjadi calon winnable candidate pada pilihan raya akan datang. Sekali lagi saya mewakili rakan-rakan dalam kepimpinan UMNO bahagian Kota Tinggi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Pegawai Daerah Kota Tinggi, Guru Besar Kejora, yang Ketua Majlis Daerah Kota Tinggi, serta semua ketua-ketua jabatan yang Jabatan Pasar Pemuda, Jabatan Pasar Bagan, Pemuda, Wanita dan Puteri, seluruhnya penduduk kampung Sendiri Besar yang saya kasihi, serta semua individu-individu yang telah bertumpus lumus untuk menjadikan majlis pada hari ini. Tidak lupa penghargaan khas
kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Razak, Presiden Parti Merangkap Perdana Menteri Malaysia, untuk sudi datang melaksanakan hal kepadanya. Juga minta terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Besar Johor, dan semua tetamu yang sudah hadir dalam majlis saksian kepadanya. Untuk mengakhiri ucapan saya, sekiranya terdapat kekurangan di dalam menganjurkan majlis pada hari ini, dan sekiranya terdapat silap dan tutur kata dari saya mohon ribuan ampunan. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.